Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nabiha Hamid. Kita kembali bersiaran dalam Inside Talk, program bual bicara yang membincangkan isu-isu politik dan juga semasa dalam negara. Cuaca sekarang panas, tetapi cuaca politik, situasi politik dalam negara lebih panas. Jika kita lihat baru-baru ini, kita disajikan dengan berita mengenai pertelingkahan di antara UMNO dan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Malah ada juga cerita yang disajikan ahli Parlimen PKR keluar seorang demi seorang menyertai Perikatan Nasional. Isunya di sini, adakah ia memberi kesan langsung terhadap PKR, lebih-lebih lagi hayat PKR dalam Pakatan Harapan? Tajuk kita, hayat PKR dalam Pakatan Harapan, akan dibincangkan oleh tetamu istimewa kita hari ini, iaitu YB Nik Nazmi Ahmad selaku Setiausaha Pengelola PKR dan juga merangkap ahli Parlimen Setiausaha. Assalamualaikum YB, apa khabar? Assalamualaikum, terima kasih. Daripada mana YB? Saya dari PJ tadi dengan ibu bapa saya tadi. Okey, baik-baik. Sebelum saya nak tanya untuk dengan lebih lanjut lagi kita punya tajuk hari ini, saya nak ajak penonton di The Malaysia Insight. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan dan juga persoalan, anda boleh ajukan di ruangan komen, dan sekiranya saya ada kesempatan, saya akan bacakan dan kita akan dapat jawapan daripada secara terus-menerus daripada YB. Baik YB. Okey, jika kita lihat YB, sebelum saya nak sentuh mengenai tajuk kita iaitu hayat PKR dalam Pakatan Harapan, jika kita lihat setahun selepas Perikatan Nasional memerintah Putrajaya dan Pakatan Harapan dan mahupun PKR telah menjadi pembangkang selama setahun. Jadi apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh PKR selama setahun menjadi suara pembangkang itu? Okey, terima kasih Nabiha, sekali lagi terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir pada sesi live pada hari ini. Memang dalam tempoh setahun ini yang saya ingat negara kita melalui banyak cabaran dengan COVID-nya, dengan masalah ekonomi yang datang berikutan COVID, orang kehilangan kerja dan sebagainya, dan pada masa yang sama juga di bawah satu kerajaan baru selepas langkah Sheraton, kerajaan Perikatan Nasional. Bagi keadilan, kita telah menumpukan masa ini untuk merapatkan saf di kalangan pimpinan. Kita juga telah mengumumkan parliamentary spokesperson ataupun jurucakap parlimen untuk portfolio-portfolio yang tertentu. Jadi misalnya saya merupakan jurucakap bagi pendidikan, dan seterusnya lah, setiap ahli parlimen ada portfolio yang mereka bayangi kerajaan yang ada pada hari ini. Pada masa yang sama juga, walaupun dengan keterbatasan sumber dan sebagainya sebagai sebuah parti pembangkang, kami juga meneruskan kerja di bawah. Kalau di peringkat awal dahulu dari segi memberi barangan, makanan dan sebagainya kepada rakyat yang memerlukan, dan kemudian peranti-peranti untuk pembelajaran, dan hari ini juga kita sebagaimana diumumkan Datuk Seri Anwar semalam, kami juga terlibat secara langsung membantu meningkatkan kadar pendaftaran vaksinasi yang masih dalam tahap rendah. Jadi kerja kita memang banyak. Di peringkat awal kita ada sidang parlimen, 2 kali sidang parlimen sebagai pembangkang, tetapi tahun ini kerana darurat belum ada sidang parlimen lagi, yang sedikit sebanyak membataskan kerja kami sebagai pembuat atau penggubal undang-undang. Baik. YB, itu mengenai apa yang telah dilakukan. Kalau ikutkan banyak juga cakap-cakap di media sosial dan sebagainya mengenai kabinet bayangan. Nak tanya pendapat YB sebagai ahli parlimen, adakah kepentingan kabinet bayangan ini dan macam mana? Sekarang tak ada kabinet bayangan dalam Pakatan Harapan lagi kan? Betul. Bagi saya dia ada beberapa level cabaran lah ya. Kalau kita lihat secara jujur di peringkat Pakatan Harapan sendiri, di peringkat awal tu ada perbezaan pendapat tentang soal calon Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi bila dalam keadaan tersebut, sudah tentu kalau itu pun tak selesai, macam mana kita nak selesaikan soal kabinet bayangan. Jadi
Sebab itu saya dan beberapa pimpinan lain kami berjaya yakinkan Presiden Datuk Seri Anwar, kami di peringkat keadilan kita ada jurucakap parlimen kami. Jadi bagi kami tidak ada masalah. Dan satu lagi kita kena adalah cara pembentukan dan sebagainya tidak disepakati. Jadi sebab itu bagi saya kita lebih mahu fokus supaya ia menjadi efektif. Tak guna ada satu kabinet bayangan tetapi ia tidak dapat berfungsi. Kalau kita bandingkan di Britain misalnya, sistem shadow cabinet mereka juga ada peruntukan yang dipanggil short money. Dan short money ini adalah peruntukan yang diberikan kepada parti pembangkang khusus kerana menyedari bahawa pembangkang tidak ada akses yang sama kepada penjawat awam. Maka mereka ada peruntukan untuk ada penyelidik, mereka ada peruntukan untuk ada penggubal dasar dan polisi yang kita tidak ada di sini. Ya, jadi sebab itu dalam keadaan itu kita cuba fokus dulu dengan jurucakap parlimen yang kita ada. Dan banyak di kalangan kami, misalnya saya juga telah kemudian diletakkan oleh whip parti untuk berada di dalam jawatankuasa pilihan khas pendidikan, supaya seiring dengan portfolio saya sebagai jurucakap parlimen. Tetapi itu pun nampaknya dalam suasana darurat dan sebagainya tidak berjalan dengan efektif di bawah kerajaan yang ada pada hari ini. Sebenarnya yang pokok pangkal dia yang penting kena buat kerja dulu, menang dululah baru ada kabinet bayangan kan. Okey YB, cakap pasal mengenai situasi politik sekarang ni, YB ketahui juga baru-baru ini Datuk Xavier keluar parti, maksudnya umum untuk keluar parti, dan juga Ketua PKR Sarawak pun letak jawatan dan menyertai, orang kata menyokong Perikatan Nasional. Nak tanya YB sebagai orang kuatlah dalam parti juga. Semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ada menyebut tidak menolak kemungkinan untuk bekerja sama dengan UMNO, tetapi masih lagi di peringkat awal katanya. Tapi kalau bagi pandangan YB, adakah mustahil ataupun macam mana mengenai kerjasama bersama PKR dan UMNO ini? Dilihat bagaimana? Sudah tentu dia ada reaksi yang pelbagai, ya, sebab keadilan lahir pada tahun 1999 dalam keadaan kita menentang UMNO. Ada perbezaan juga dari segi corak politik, ideologi politik, dan kita menentang mereka sehingga ke hari ini. Kalau mereka sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Walau bagaimanapun, dalam politik ini kita harus pragmatik untuk melihat kepada apa realiti yang ada. Jadi dalam kita menentang Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Bersatu, maka kita harus ada usaha untuk melihat alternatif-alternatif yang ada. Tetapi apa-apa alternatif yang kita lihat, bagi saya perkara pokok ialah dia kena ada kerangka yang jelas. Dalam isu rasuah, dalam isu salah guna kuasa, dalam isu perkara-perkara itu kita tidak boleh bertolak ansur. Keadilan juga berpegang kepada muafakat perlembagaan tentang agama Islam, kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak, tentang bahasa Melayu, tentang kedudukan Raja-Raja Melayu dan sebagainya. Tetapi kita juga menekankan tentang kepentingan masyarakat lain, rakyat Malaysia yang lain, sebagaimana termaktub dalam perlembagaan. Keadilan dari awal telah mengambil keputusan untuk menjadi sebuah parti berbilang kaum, dan walaupun itu dilihat sangat radikal pada tahun 1999, dan kita wakil rakyat kita yang bukan Melayu yang pertama yang menang ialah saudara Dominic Ng di Sarawak pada tahun 2006. Sebelum itu semua wakil rakyat yang menang adalah wakil rakyat Melayu. Tetapi hari ini kita adalah parti yang mana kita telah melahirkan wakil rakyat daripada semua kelompok Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, Dusun, di semua negeri, dan itu kekuatan kita. Jadi tentu kita sebarang kerjasama dengan mana-mana parti, kita tidak boleh korbankan identiti keadilan sebagai sebuah parti yang komited kepada agenda reformasi dan kepada politik
yang bersifat moderate, yang sederhana, yang merangkumi kepelbagaian rakyat Malaysia dan menekankan kepedulian kepada golongan yang susah dan golongan yang miskin. Maknanya kalaulah prinsip itu masih lagi kekal, tak ada masalah bekerja dengan UMNO. Kalau kata okeylah, benda saya setujulah dengan agenda reformasi ni, bolehlah kita kerjasama macam tu. Kita boleh dibincang. Boleh dibincang. Saya ingat dia lebih ke arah itu, bukan bermaksud kita pasti akan kerjasama ataupun sudah ada persefahaman, belum ada. Tetapi dari segi orang kata meneroka kemungkinan tersebut, ya, memang ada perbincangan awal tu ada berlaku di beberapa peringkat, tetapi memang ada wujud kebimbangan untuk kita tidak mahu menghakis nilai-nilai yang kita telah bina sebagai Parti Keadilan. Kita juga seboleh mungkin tentu juga mahu mempertahankan Pakatan Harapan. Tetapi pada masa yang sama, ya, kita juga kena menerima hakikat bahawa konsep kerjasama parti juga tidak mungkin tidak sama dengan dahulu. Dulu kita lihat parti perikatan, bermaksud UMNO, MCA, MIC dari awal, ya, letak satu calon bertanding dan kemudian mereka pun terus kerjasama selepas pilihan raya. Kemudian ada Barisan Nasional. Di peringkat kita pernah ada Gagasan Rakyat dan Angkatan Perpaduan Ummah. Kita pernah ada Barisan Alternatif. Kita pernah ada Pakatan Rakyat dan kita ada Pakatan Harapan. Tetapi adakah itu satu-satunya model? Di Jerman, mereka bertanding semua. Ya, dia ada parti hijau, ada parti Green Party, ada Social Demokrat, Christian Demokrat. Tapi lepas pilihan raya dia tengok adakah kalau dia tak cukup, maka dia akan cari kawan untuk bentuk kerajaan. Kita telah lihat, dan perkara yang mungkin orang kurang perhatikan, Johor misalnya, ini tidak melibatkan keadilan, ya. Sebab orang nak surang keadilan je nak kerjasama dengan UMNO. Johor, MB dia ialah MB UMNO. Tetapi speaker dia adalah speaker Amanah. Timbalan speaker dia daripada DAP. Dan di Perak, dalam keadaan kemelut selepas jatuhnya MB Bersatu tempoh hari, timbul cadangan untuk DAP sendiri bersedia sekiranya perlu untuk kerjasama dengan UMNO di Perak. Jadi bagi saya itu bukan satu yang mustahil, dan itu mungkin trend politik negara bergerak ke arah itu. Biasalah dalam politik, hari ni jadi kawan, besok jadi musuh, lusa jadi girlfriend pula, kan? Okey, tersembur. Tersembur YB. Okey. YB, cakap pasal hayat dalam PKR, hayat PKR dalam Pakatan Harapan. Macam tadi YB sebut, kan, kalau ikutkan sebelum ini ada juga pimpinan daripada Pakatan Harapan yang menolak kerjasama bersama UMNO ni. Dan malah daripada UMNO sendiri, iaitu Syarif Hamdan pun kata, kita tolak no Anwar, no DAP. So macam mana YB melihat dengan komen-komen sedemikian, ataupun macam mana? Pandangan yang pelbagai ni adalah benda yang normal. Macam saya kata tentang soal kerjasama dengan UMNO pun, dalam keadilan pun ada kebimbangan. Bukan soal tak ada kebimbangan. Tetapi kalau kita lihat apa yang disebut, bukan setakat misalnya utusan mewawancara Datuk Seri Anwar, itu yang baru-baru ni, dan banyak orang baca panjang dan kemudian timbul reaksi dan sebagainya, dan kemudian beliau terpaksa betulkan beberapa perkara. Tetapi kemudian lihat ada beberapa juga wawancara pimpinan Pakatan Harapan yang lain dalam utusan, ataupun ada juga tulisan editorial utusan, ada juga komen beberapa pimpinan UMNO yang lain tentang soal ini, dan kita lihat ada yang pro dan ada yang kontra tentang UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Sebab itu macam kata Datuk Seri Anwar, masih terlalu awal. Cuma kalau kita lihat kita pernah bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Dan bagi saya, bukan saya nak ni, tetapi ini adalah pandangan saya yang agak konsisten dari waktu Pakatan Harapan sekalipun, ya, kita lihat banyak masalah besar dari segi institusi politik, kerangka dalam negara kita ini berlaku pada era Tun Mahathir.
tetapi waktu itu kita merasakan keperluan bekerjasama untuk mengalahkan Barisan Nasional. Kita jalinkan kerjasama dan mungkin ada selepas itu kesilapan dan sebagainya yang kemudian memakan diri kita sebagai Pakatan Harapan. Tetapi makna kita sanggup bekerjasama dengan Tun Mahathir. Malah suara-suara yang begitu keras tolak UMNO ni, ada beberapa di antara mereka ni agak fanatik bila menyokong Tun Mahathir. Mereka bukan dalam Pejuang, mereka dalam parti lain, tetapi mereka punya ni, tapi kalau UMNO tak boleh. Ya, jadi itu bagi saya kita kena letak dia dalam konteks. Sebab itu yang kita perlu tekankan. Tetapi saya setuju bahawa banyak lagi orang kata dia punya halangan yang perlu ditempuhi sebelum kita boleh kata ada satu kerjasama atau persefahaman. Baik. YB, kalau sebelum tu saya nak bacakan dulu komen-komen penonton kita. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, boleh ajukan di ruangan komen. Okey, saya baca sedikit sebanyak. Ahmad Syukri, terbaik YB Nick. Okey, Vincent Ko, harap-harap PKR boleh menubuhkan kerajaan untuk menggantikan kerajaan sekarang. Hidup PKR. Oh, ni betul-betul ni orang kuat ni. Alfon Nizam ni dia hanya ketawa saja, kakak. Okey, tapi tak apa. Sekiranya yang Aris Musa ni 84 apa, saya tak tahu Aris Musa nak apa. Kita tak ada jual apa-apa hari ni. Okey, YB, cakap mengenai, kita dah sentuh mengenai sedikit sebanyak lah mengenai wakil rakyat PKR yang kedua parti dan menyertai Perikatan Nasional. Yang kita umum semua mengetahui dalam PKR ni ada banyak pecah-pecahannya, dan nama yang sering disebut, yang kalau dikatakan yang famous dalam media ni ialah kartel reformasi. Jadi mungkin bagi penonton yang tak tahu mengenai kartel dan reformasi ni, YB boleh jelaskan sedikit sebanyak lah kan. Sekarang ni ada juga yang mengatakan okey, yang keluar semua ni, yang keluar menyokong Perikatan Nasional ni adalah orang kata penyokong kuat bekas timbalan Presiden PKR Azmin Ali, iaitu kartel lah kan. Reformasi ni adalah penyokong kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ada lagi dan penganalisis politik juga menjangkakan ada lagi penyokong kuat Datuk Azmin Ali akan menyertai Perikatan Nasional. Mungkin YB boleh jelaskan sedikit sebanyak, adakah masih lagi terdapat pecahan kartel dan reformasi ataupun macam mana? Perbezaan pandangan dalam pemilihan itu perkara yang biasa dalam parti politik. Baru-baru ini ada pemilihan parti DAP pun, orang kata pasukan A menang, pasukan B kalah. Jadi itu berlaku. Memang betul dalam keadilan ni, sebab sifat pemilihan dia yang agak terbuka, dan kita mengamalkan sistem satu anggota satu undi, maka benda itu mungkin dilihat lebih ketara berbanding dengan beberapa parti yang lain. Tetapi bagi saya, selepas kita melalui langkah Sheraton, kita tengok ada beberapa mereka yang tinggalkan parti, tapi dia ada dua elemen bagi saya soal penyokong Azmin itu. Satu, saya pun pernah suatu ketika dahulu, saya 2010 saya dalam antara pimpinan yang kuat menyokong Datuk Seri Azmin. Walaupun selepas itu saya ambil jalan yang lain daripada Datuk Seri Azmin, tapi kemudian saya pun dilantik menjadi Exco dalam Kerajaan Negeri Selangor, betul, Exco Pendidikan. Betul. Dan jadi benda itu adalah lumrah dalam politik. Cuma soal dia bukan soal sokong Datuk Seri Azmin atau tidak, ataupun sokong Datuk Seri Anwar. Sekarang yang kita lihat ialah lebih kepada tekanan yang diberikan kepada wakil-wakil rakyat. Dia ada dua lah biasa, carrot and stick. Maknanya satu ialah imbuhan, satu ialah tekanan yang diberikan kepada wakil-wakil rakyat dengan menggunakan perkakas seperti dengan menjadikan institusi-institusi seperti SPRM, polis, LHDN digunakan sebagai alat untuk menekan mereka. Jadi sebab itu ada semalam kenyataan Datuk Seri Anwar semalam. Jadi bagi saya sudah tentu, dan agak lucu lah dalam keadaan yang mana satu negara hampir dah buka normal, walaupun kita tak boleh rentas padan, orang dah boleh balik bekerja dan sebagainya, tetapi mereka tidak boleh, parlimen masih tidak boleh berlangsung. Tetapi
usaha membeli atau memaksa menekan ahli-ahli parlimen ini terus berlaku. Jadi itu yang bagi saya sedikit melucukan dan perlu dihentikan dengan serta-merta. Faham. YB, kalau cakap pasal wakil rakyat keluar parti ni, YB sebagai setiausaha pengelola, mesti YB tahu sedikit sebanyak. Mestilah tahu, tak ada sedikit sebanyak, banyaklah yang YB tahu. Kalau nak jadi calon, saya difahamkan ada surat aku janji untuk sign dan sebagainya. Dan selepas seseorang baru-baru ni ada juga PKR saman ahli parlimen yang keluar parti tu. Mungkin YB boleh terangkan sedikit sebanyak proses tu. Ramai juga tak tahu ni. Dia masing-masing macam dalam PAS mereka ada sistem bai'ah. PKR tak ada kita tak pakai sistem bai'ah tapi okay. Tapi bai'ah pun ada je yang keluar misalnya kan. Okay. Jadi bagi keadilan kita menggunakan satu surat bond yang kami semua tanda tangan sebagai calon dahulu. Mana nak dapat watikah kita kena sign dulu bond tersebut yang mengatakan sekiranya kami lompat parti maka kami perlu bayar balik jumlah wang kepada keadilan lah. Dan kita benda tu masih sudah bermula proses mahkamah dia. Jadi penasihat perundangan kami semua menyediakan kerangka tu dan kita akan lihatlah bagaimana ia berjalan di mahkamah. Memang dalam beberapa kes sebelum ini ada misalnya usaha kerajaan negeri Kelantan untuk menyekat orang keluar parti itu telah diisytiharkan sebagai tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan hak berpersatuan. Jadi bagi saya penyelesaian yang terbaik ialah kita kena lihat satu mekanisme yang mampu mengimbangi. Dia ada setengah orang nak terus haramkan lompat parti, tetapi ia juga boleh menimbulkan masalah. Sekiranya kita atas dasar conscience kita tak setuju dengan parti kita rasa parti kita dah lari dari perjuangan, parti kita dah rasuah dan sebagainya, adakah kita juga terikat kan? Jadi itu menjadi persoalan kalau kita terus haramkan lompat parti secara total. Yang bagi saya lebih baik ialah kita membenarkan sesiapa sahaja yang lompat ataupun dia contohnya si fulan dia nak keluar daripada parti dia, boleh, tetapi dia kena letak jawatan dan berlaku pilihan raya kecil dan biar rakyat di sana menentukan mereka setuju dengan keputusan itu atau mereka nak sokong parti yang asal yang mereka pilih. Sebab dia ada dua faktor orang pilih seseorang, satu sebab diri dia, satu sebab parti. Betul. Jadi contoh yang pernah berlaku di negara kita, Tan Sri Syahrir Samad tahun 80-an dalam isu tim A, tim B UMNO, dia kemudian dia ahli parlimen UMNO, kemudian dia letak jawatan dan dia bertanding bebas dan dia menang. Jadi itu pernah berlaku. Tapi akhirnya 2018 kalah lah. Kalah bila dia jumpa Akmal. Tapi yang poin saya ialah dia kena ada kita kena cari mekanisme terbaik. Perlu ada perbincangan yang panjang tentang perkara ni ya. Baik. Kalau diikutkan YB mengenai lompat parti yang ini tu, yang YB punya cadangan tu, takkah YB rasa dia akan menimbulkan lagi kos dan sebagainya? Dah kalau ikutkan berapa PRK dah kita kena ada. Betul. Kan? Tetapi kalau kita ada mekanisme itu mungkin tak seramai ni yang lompat parti. Jadi itu sebab wakil rakyat ni pun dia nak jumpa rakyat dia lepas dia lompat pun bukan semua berani. Kan? Jadi itu yang dia punya ni dan mungkin dia punya dan cuma kita kena pindah sedikit perlembagaan sebab selepas kes Syahrir Samad itu sebarang wakil rakyat yang letak jawatan dia tak boleh bertanding selama 5 tahun. Betul. Jadi itu kita perlu pindah semula. Bagi saya itu satu pindaan yang tidak adil. Untuk menyelamatkan daripada lompat tak lompat ni, itu salah satu langkah dia. Okey, boleh. Nanti next sidang parlimen ni kenalah. Boleh, insyaAllah. YB, kalau ikutkan pasal hayat PKR dalam Pakatan Harapan ni, YB melihat macam mana, sejauh mana masa depan PKR ni dalam Pakatan Harapan? Dan kalau ikut pada PRU 15 nanti, selain daripada memberi orang kata orang yang dah sebutlah kata Perdana Menteri waktu kalau menang Pakatan Harapan, Perdana Menteri adalah Anwar Ibrahim, apakah lagi manifesto lain yang boleh disajikan kepada rakyat?
Okey, pertama sekali ialah bagi kita di dalam keadilan kerjasama politik ini penting. Dari awal keadilan terlibat dengan barisan alternatif, kemudian kita terlibat dengan Pakatan Rakyat, dan hari ini Pakatan Harapan. Jadi tentu dan kita melihat teman-teman dalam Pakatan Harapan ini lebih mirip dari segi pendekatan dan perspektif politik kita. Jadi sejauh mana hayat kami di dalam Pakatan Harapan, saya nampak positif. Tetapi ialah sebarang platform ini, ya, dia bukan perkara yang absolute. Dia bermaksud ini hanya sebagai satu wahana platform yang kita gunakan untuk membawa perjuangan kita. Jadi dia mungkin akan ada perubahan bila masa berubah dan sebagainya. Dan yang paling penting ialah pakatan harus kekal komited terhadap nilai-nilai tersebut. Apa yang dan kita tidak mengambil sikap yang tertutup dengan pihak-pihak lain sekiranya mereka boleh bersetuju dengan apa yang kami bawa dan perjuangkan. Dan yang kedua tentang tawaran. Tawaran, kalau tanya saya, fokus keadilan, tentulah kita kena fokus kepada soal ekonomi. Sebab ini menjadi lebih parah lagi selepas kita dilanda wabak COVID. Dan ini bermakna kita kena bercakap B40 tetapi juga M40. Sebab kadang-kadang M40 ini terpinggir. Dalam sistem ekonomi kita, yang T20 ni dah memang dia dah dalam keadaan yang selesa. B40 selalu mendapat perhatian sekurang-kurangnya dari segi program, pemberian, sumbangan daripada orang politik dan sebagainya. Tetapi yang di tengah-tengah ni dilupakan dan mereka tersisih dalam keadaan COVID pada hari ini. Jadi sebab itu kita kena bagi fokus kepada B40 dan M40, apa dasar-dasar terbaik. Dan ini tentu berkait rapat soal pekerjaan dan soal pendidikan. Sebab ini dua perkara yang perkara paling asas lah untuk golongan ini. Selain daripada itu, yang kita kena tawarkan ialah satu model pembangunan yang lebih inklusif, sama ada untuk miskin bandar, untuk masyarakat di Sabah Sarawak, di Pantai Timur, dan sebagainya. Jadi tidak ada rakyat Malaysia yang ketinggalan. Sebab kita takut kesan daripada wabak atau pandemik COVID ini, ia akan menimbulkan kesan bergenerasi lamanya, akibat mungkin pelajar-pelajar tidak ada peranti atau tidak dapat ke sekolah, dan lain-lain lagi. Jadi itu harus jadi fokus tawaran kami. Dan juga jangan lupa kita kena adjust kita punya tawaran juga kepada golongan undi 18 dan sebagainya, yang merupakan golongan baru. Apa yang saya boleh anggap sebagai generasi TikTok. Saya pun bukan pandai sangat TikTok. Jadi ini kita kena YB duduk. kena pandai main TikTok. Betul, tapi saya tak berapa pandai. Tak, bukan. Dr. Zahid Hamidi pun dah ada TikTok. Okay. Dia memang main lah. Saya ada tapi tak berapa hebat. Tak aktif Okey, boleh. YB, kalau cakap mengenai menuju PR15 kan, YB sebagai ahli parlimen Setiawangsa kan, macam mana selepas ini? Sebab saya difahamkan ada ramai yang sasar kerusi tu. Ada Daripada Bersatu, ada UMNO, ada. Jadi macam mana YB punya perancangan selepas ni? Saya selalu memberi fokus kepada kawasan Setiawangsa. Waktu saya bertanding tahun 2018, saya buat kerja pun 3 tahun sebelum pilihan raya. Dan waktu tu pun saya tak ada confirm. Saya hanya dikonfirmkan sebagai calon April 2018. Mei sudah pilihan raya. Tetapi saya buat kerja selama 3 tahun. Dan ia merupakan kerusi UMNO Barisan Nasional terakhir yang tumbang di Kuala Lumpur. Setiawangsa pernah tumbang pada tahun 2008. Walaupun kemudian dimenangi semula oleh UMNO. Jadi atas kesedaran itu, saya tahu bahawa Setiawangsa bukan safe seat untuk sesiapa pun. Dia ada kem askar, dia ada pusat latihan polis, dia ada undi pos undi pos undi awal sekarang, awal. Dan dia ada golongan Melayu Cina India yang susah, yang tinggal di PPR. Mereka juga ada golongan yang sederhana dan atas,
di kawasan Bukit Setiawangsa dan sebagainya. Jadi dia memang satu kawasan yang sangat pelbagai. Jadi yang susah dijangka lah pengundi. Betul. Jadi saya tidak ambil mudah. Dan yalah, kalau saya pun saya tengok UMNO pun buat kerja, Bersatu pun buat kerja. Cuma Bersatu saya tengok banyaklah yang buat kerja Bersatu kat sana. Jadi itu ialah sebahagian daripada kawan-kawan juga ke YB? Kawan-kawan, ada pengerusi badan kerajaan, ada timbalan menteri, ada menteri. Jadi meriahlah kan. Jadi mungkin penduduk Setiawangsa dapat manfaat. Tetapi bagi saya itu adalah sebagai sebahagian pada lumrah. Sebagai ahli politik, yang mana saya kena buktikan kepada penduduk Setiawangsa yang mereka membuat pilihan yang betul. Dan insya-Allah ya, saya yakin kalau bekerja keras, kita maintain ya apa yang kita buat selama ni, insya-Allah kita dapat lihat Setiawangsa dengan keadilan dalam pilihan raya akan datang. Maknanya tak ada lagi perancangan sesengah MP dia nak kerusi selamat je kan? Saya tak berapa ni sebab bagi saya ambil diri saya sebagai seorang orang parti person. Apa yang saya lakukan ialah untuk bantu parti tambah kerusi di dalam parlimen. Di mana parti minta saya pergi, saya akan pergi, tetapi saya telah isytiharkan kepada AJK saya, kepada jentera saya bahawa pilihan saya ialah kekal di Setiawangsa. Kami di peringkat keadilan, mereka yang berminat nak jadi calon, termasuk wakil rakyat sedia ada diminta isi borang baru-baru ni. Saya hanya hantar satu borang saja, iaitu borang untuk Setiawangsa. Adun tak ada lah? Adun tidak ada, tak ada. Jangan buat cerita macam-macam. Tak ada. Tak ada cerita-cerita. Tak ada cerita. Untuk jadi YB, cakap pasal Pakatan Harapan ni, macam tadi YB ada imbas kembali lah, kata dah lama orang kata PKR ni pun wujud disebabkan ketidakpuasan hati terhadap UMNO dan juga orang kata penghinaan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 1998. Dan orang kata sebenarnya musuh seteru ni kita tahu UMNO, PKR ni orang kata dah lama lah bermusuh ni kan. Dan sosok yang orang kata dua tokoh politik ni antara Datuk Seri Anwar dan juga Dr. Mahathir, macam baru-baru ni ialah biasalah ada pergolakan orang kata tak sependapat. Jadi adakah disebabkan tak sependapat ataupun macam-macam pandangan daripada setiap daripada Dr. Mahathir dan sebagainya, adakah YB merasakan PKR ni serik dengan Dr. Mahathir ataupun macam mana? Perlu serik ke ataupun tak serik ke macam mana? Memang saya ingat memang susah untuk kami terima kerjasama dengan Tun Mahathir pada tahun 2015-2016 yang lepas. Saya ingat pada waktu itu dan bila kami berbincang dan sebagainya, dan saya ingat kali pertama saya bertemu dengan beliau sebagai Ketua Pemuda Harapan. Kami Pemuda Harapan datang bertemu dengan beliau. Susah untuk saya nak tunjukkan apa orang kata kemesraan dan sebagainya lah. Tetapi kita tahu itu ialah kami sebagai orang parti, kita setuju bila keputusan telah dibuat. Dan yalah, kami cuba melihat perkara ini dalam kerangka yang lebih besar. Dan cuma sekiranya ya kita dah menang 2018, sekiranya pentadbiran Pakatan Harapan waktu itu berpegang sebaik mungkin kepada buku harapan. Sebab saya berkempen di Setiawangsa, saya berkempen di seluruh negara sebagai Ketua Pemuda Harapan dengan memegang buku harapan sebagai dasar. Saya setuju bukan semua tawaran dalam buku harapan boleh dilaksanakan. Ya, manifesto memang ada perkara dalam mana-mana parti termasuk Barisan Nasional sebelum ini, termasuk PAS di Kelantan dan sebagainya, ada saja yang mereka tak dapat penuhi. Tetapi kita harus bekerja sebaik mungkin memenuhi semangat dalam manifesto itu. Semangat manifesto buku harapan ialah untuk membantu golongan yang susah, golongan yang berada di bawah dan sebagainya, dan juga melakukan reformasi sistem. Tetapi itu tidak berlaku bila kita memerintah sebaik yang kita mahukan. Tetapi itu pun saya rasa kita dapatlah dalam 70-80%, tak berapa teruk sangat. Yang menjadi masalah ialah apabila kemudian Tun sendiri dan beberapa menteri lain menghentam buku harapan.
Yang itu saya tak boleh terima. Bukan kitab suci. Memanglah manifesto bukan kitab suci, tetapi tak perlu diungkapkan sebegitu dalam usaha meremehkan usaha yang dibuat oleh tim yang ada bersatu amanah di AP dan keadilan. Begitu juga kemudian orang lupa Tun Mahathir juga kemudian pernah menarik sokongan-sokongan ahli-ahli parlimen UMNO dalam pembangkang ketika kita ada sudah bilangan yang cukup. Jadi akhirnya bila beliau tidak berikan kepada Datuk Seri Anwar, kita merasakan itu kerusi Perdana Menteri tersebut, dan selepas itu beliau meletak jawatan sebagai PM yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Malah kemudian beliau pernah mengungkapkan ketika itu dia yakin beliau mendapat sokongan semua parti, termasuk UMNO PAS, dan dia nak lantik menteri ikut suka hati dia, tak ikut parti. Dan itu bagi saya menjadi perkara yang tidak perlu kita ulangi, sebab kita dah pernah bagi peluang sekali. Dan kita jangan lupa kerosakan yang Datuk Seri Najib bawa yang kepada sistem negara kita sehingga rakyat mahukan perubahan 2018, ia dibolehkan, boleh berlaku kerana institusi-institusi telah dirosakkan oleh Tun Mahathir sejak tahun 80-an lagi. Jadi cukuplah bagi saya untuk kita lihat, dan parti dia pun maaf cakap tak berapa besar pun, dan belum diuji dalam setakat dalam keadaan kecil kalah. Jadi saya tidak melihat kita perlu buang masa di situlah. Baik. Kalau diikutkan itu mengenai kerjasama dengan Dr. Mahathir. Kalau diikutkan sebenarnya kita ada lebih kurang masa dalam 5 minit Tuan Producer. 5 minit lagi. Jadi soalan ni mungkin soalan terakhir daripada, tapi sebelum saya ke soalan terakhir, saya nak baca dulu komen-komen penonton kita. Xavier kirim salam. Boy. Kartel dah jadi kata. Bila nak hantar borang MT Party, Abdul Hakim Muhammad Fadil kata kartel dah jadi kata. Tak apalah. So itu antara komen-komen yang ni, kita apa. Soalan terakhir saya untuk Insight Talk hari ni. Mungkin YB, kenapa rakyat perlu pilih Pakatan Harapan sekali lagi sekiranya pilihan raya diadakan bila-bila masa? Bagi saya, tawaran terbaik keadilan dan Pakatan Harapan dalam pilihan raya akan datang ini ialah bahawa kita perlu melunaskan apa yang kita telah janjikan sebelum ini, kerana dia seolah perjuangan yang belum selesai bila kita kerajaan Pakatan Harapan tamat pada tahun lepas. Jadi tentu cabaran ini menjadi sedikit berbeza hari ini kerana kita keadaan ekonomi menjadi lebih teruk, banyak usaha perlu dilakukan untuk golongan, khususnya golongan miskin tetapi juga golongan sederhana macam yang saya katakan. Jadi beri peluang kepada kami untuk benar-benar melengkapkan reformasi sistem ini, kerana kita lihat malang sekali Perikatan Nasional banyak memutarkan usaha-usaha yang dilakukan sebelum ini. Lihat saja jumlah perlantikan ke GLC. Lihat saja bagaimana rakyat dilayan dengan 2 darjat berbanding dengan pemimpin. Lihat saja bagaimana kerajaan Perikatan Nasional tidak memahami jerit-perih rakyat di bawah, sehingga suntikan ekonomi yang berlaku kerana COVID ini terlalu kecil. Jadi bagi saya, kita beri peluang kepada Pakatan Harapan, dan saya berharap kami juga sebagai Pakatan Harapan kena terbuka dan belajar daripada kesilapan kami yang lepas sebagai kerajaan, untuk insya-Allah kita lakukan terbaik supaya kita dapat ada satu institusi yang benar-benar berfungsi dengan baik di dalam negara kita. Baik, itu dia kupasan oleh YB Nik Nazmi Nik Ahmad. Terima kasih kerana bersama dengan Malaysia Insight. InsyaAllah kalau lepas ni ada topik-topik hangat lagi, saya panggil YB lagi Boleh. Okey. Baik, itu dia daripada Setiausaha Pengelola PKR YB Nik Nazmi Nik Ahmad. Apa pun sebenarnya yang berlaku dalam negara ni, kita sebagai rakyat, kita mahukan nilai kesejahteraan itu dipertahankan. Dan akhir kata, kita sebagai rakyat juga mahu kemelut politik ini berakhir, dan yang penting ekonomi itu perlu dipulihkan dan diperbaiki. Okey, itu saja daripada saya, Nabiha Hamid. Terima kasih kerana menonton Insight Talk. Assalamualaikum dan salam sejahtera.